baca tentang ni lah faraid harta yang dibekukan ini. Hampir ke 70 bilion yang terbaru ni, harta yang tersimpan dalam amanah raya, di tabung haji, segala jenis akaun simpanan. Dengan apa geran tanah yang masih dimiliki oleh si mati berjumlah 1 juta, memang 70 bilion tu saya rasa mungkin lebih, insyaAllah. Yang orang tak wawarkan, yang orang tak bawa kes tu, yang duduk diam je. Jadi tajuk kita tentang faraid, itu tajuk besar ya para pendengar. Fokus kita faraid titik bertindih. Ramai ke yang makan harta haram? Kita tanya, kita tak tuduh ya. Sebab betul. Tu ada tanda soal kan. Ramai ke yang makan harta haram? Tanda soal di hujung tu. Jadi anda boleh dengarkan kami dan juga tonton di FB Live kami di IKIM FM. Jadi di awal ni, apa mukadimahnya, silakan Tuan SK. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ajarilah aku perkara yang aku masih jahil, dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusan kerjaku. Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku supaya orang lain dapat memahami kata-kataku. Bakal-bakal ahli syurga yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, tuan guru, puan guru, jutawan-jutawan yang dermawan, hartawan yang budiman, dan semua sepupu yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam inspirasi. Pertama-tamanya sama-sama kita membaca doa, kerana membaca doa itu adalah untuk mengawal apa yang kita tidak boleh kawal. Salah satu tadi DJ dah bagi tajuk kan, makan harta haram ke? Ramai ke yang makan harta haram. Jadi kita boleh berusaha untuk tidak makan, tapi kadang-kadang godaan dunia. Godaan dunia, betul. Ada mata semalam baru kes hari apa itu datang jumpa saya. Minggu ni lah. Minggu ni datang jumpa saya. Dia sebut hujah dia, tuan, saya punya sepupu makan harta adik-beradik mak saya. Tapi dia 30 juzuk dalam kepala. 2 tahun di Yaman. Tak cukup syarat tidak jadi Al-Yamani apa semua. Sampai dia sebut apa kaitan pula 30 juzuk. Tak, dia terkejut. Seorang yang 30 juzuk menghafal Al-Quran boleh ambil harta tu. Memang harta kalau haram. Tengok, ialah kita dengar daripada satu pihak baru, tapi permulaan dia terkejut lah. Dia, kepercayaan dia orang yang menghafal ni memang tak tu yang dia. Jadi kita rasa mungkin satu terkejut, tapi sebenarnya benda kes macam ni saya dapat banyak dah. Sebenarnya apabila sebut harta pusaka seperti mana kita sebut, orang yang ada mata pun jadi buta. Ya, orang buta pun jadi celik. Itu tu tanah ayah tu kat bendang dia boleh tunjuk tu kat depan tu. Macam dia nampak pula. Tapi yang paling malam orang yang ada mata jadi buta. Jadi kita sama-sama baca doa bukan apa, supaya dengan pengharapan kita dapat faham topik ini dengan sebaik yang boleh. Dan yang paling penting kita boleh hafal benda-benda yang penting, walaupun kita dah bersiaran daripada 2017 insya-Allah. Dan juga yang terpenting dapat ilham. Masing-masing ada situasi harta pusaka yang berbeza. Dan jadi cerdik. Ya, betul. InsyaAllah. Kita baca untuk jadi cerdik. Sebab baik saja kita kena tipu dengan adik-beradik kita. Dia yang makan harta haram. Kita tak. Tapi ialah, macam DJ Siti lalu sebut, tak ada duit rasa nak mati. Tu jadi kita nak kena ada duit juga, insya-Allah. Jadi sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kefahaman para nabi, hafalan para rasul, ilham para malaikat yang hampir denganmu. Wahai Allah yang Maha Pembuka lagi Maha Tahu, bukalah hati kami seperti orang yang arif lagi bijaksana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Kami juga berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kedekut. Dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari dibebani dengan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kebaikan yang datang mendadak, dan lindungilah kami daripada segala kejahatan yang ada dalam dunia ini, kerana sesungguhnya seseorang hamba itu tidak akan tahu apa sahaja yang akan datang padanya pada setiap pagi dan petang hari. Ya Allah, Tuhan kami, biarlah kami nampak diri kami kecil sahaja pada mata pandangan kami, dan biarlah orang lain melihat kami besar pada mata pandangan mereka. Ya Allah, Tuhan kami, perkenankanlah segala doa kami ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, bila sebut isu tadi, sebab kadang-kadang kita duk memikir,
Kita tak makan harta orang lain. Tak makan. Tapi kita tak mengagihkan. Ya. Ayah kita dah mati. Berpuluh tahun dalam kubur. Ya. Bahagian mak kita dah bagi dah. Suami dia meninggal. Dia ada bahagian. Kalau ibu kita 1/8 secara rasa. Dia ada 3 situasi. Ibu kita pula. Ibu kita makna saya dah tentukan itu ibu si mati satu penang. Ya, isteri 1/8. Ibu kita ni makna isteri pada si mati, isteri pada ayah kita 1/8 ya. Nenek kadang-kadang ada anak dia meninggal. Kita ni cucu. Kita dah urus habis bagi kat mak kita, bagi kat adik-beradik kita dengan melupakan yang ayah kita wujudnya pun dalam kandungan nenek kita. Ada orang abaikan. Buat apa nenek tu kan dah tua dah. Takkan tergila harta lagi. Yang sekarang ni yang buat peraturan ni bukannya isu dia tergila harta. Allah dah sebut dah. Ada bahagian mak dia Tuhan tak sebut pun. Okey, janji mak dia masih umur 55, baru bagi. Tak ada. Tak kira kalau umur mak dia 1000 tahun kau terlantar macam mana, bahagian mak tu tetap ada. Hak dia. Ya, jadi macam saya sebut hari tu ada kes yang dapat kat saya. OKU yang saya dah sebut, right? Dia 3 beradik ke berapa beradik. Yang dia bagi kat adik dia yang OKU, dia bagi separuh sebab OKU. Ya, tak ada kaki ke apa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, ini satu yang kita makan harta haram tanpa kita sedar. Jadi harta haram jangan duit je. Ni pakaian ni sama. Ya, apabila saya mati, siapa berhak ke atas pakaian saya? Ibu saya, isteri saya dan semua anak-anak saya. Ya, semua tu mempunyai kepentingan hak di atas baju ini. Walaupun selai baju Ya, jadi nak ambil mesti dapat persetujuan semua. Kalau kita ambil sesuatu tanpa persetujuan semua, itulah kita dah ambil harta atau makan harta haram. Dalam kes konteks tuan-tuan di luar sana, ada tak yang tuan-tuan lihat harta tuan-tuan memang ada orang makan secara haram, sama ada ayah kita ke mak kita ke. Kadang-kadang harta mak kita mati, ayah kita ambil. Ini ada. Saya pernah berhadapan, isteri dia mati, dalam anak dia seorang, hari tu ada masalah otak, kena operate. Anak pun seorang je. Apabila mak dia mati, ayah dia kahwin lain. Tapi ambil gelang semua mak dia bagi ke bini baru. Innalillah. Ya, ni orang yang kalau tengok semayang memang berjemaah lah. Dia gini, jemaah tu penting, sangat penting. Tapi pada masa mak dia macam dia cerdik, baik dan cerdik dua benda yang beza. Tahu tentang faraid itu cerdik. Ya, matematik pun kadang-kadang orang kata ini ilmu Yahudi. Algebra ilmu Yahudi. Tapi Tuhan ilhamkan kepada manusia ilmu matematik tu supaya orang boleh mengira faraid tu. Betul. Kalau tak ada matematik tak boleh nak kira. 1/6 daripada 100,000 berapa? Entah. Entah. Itu yang jadi orang sebut bahagian je. Tapi ke arah dia kena bagi sehingga ke sen terakhir tu. Wallahualam. Jadi Islam bukan suruh jadi cerdik. Bukan suruh jadi baik, tapi baik dan cerdik. Cerdik. Itu satu sifat Nabi Fatanah, bijaksana. Ya, itu penting lah. Saya selalu sebut dalam doa. Dengan keluarga sebut, Ya Allah Tuhanku, jadilah aku dan anak zuat keturunan aku orang yang sidik iaitu berkata benar, orang yang amanah iaitu menunaikan janji dan tidak mengingkari janji, orang yang tabligh iaitu yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat, dan yang last orang yang fatanah, bijaksana. Bukan pijak sana sini pijak. Tu banyak orang tu pijak sana sini, termasuk selipar orang. Kan? Balik pada masjid. Jangan tuan-tuan. Wallahualam. Itu mengandimah gambaran kepada tajuk kita para pendengar tentang faraid titik bertindih. Ramai ke yang makan harta haram? Kita tanya kat situ. Dan saya suka tadi bila yang Tuan SK sebut apa tak pendengar. Memang secara terang-terang kita tak ada merampas, pergi merompak ambil harta orang. Betul. Tetapi tanpa sedar kita makan harta haram sebab tak bagi hak orang lain. Yang patut dapat kita ambil, kita tak bagi. Kita ambil. Tak bagi dan kita simpan kat mana, tak boleh sebab harta orang lain. Dapat sewa kita tinggal. Ada kes mana dia dapat dia kumpul je. Yang seorang adik-beradik dia dah ibu tunggal ataupun yang tak ada tapi hidup dalam keadaan nyawa-nyawa ikan lah. Tapi harta ayah ada tapi sebab tak ada lagi. Baru ni saya jumpa satu keluarga sangat miskin, sangat daif. Kesiannya. Dia keluarga dia ni tak pernah jumpa ikan seko tu. La ilaha illallah, kesiannya. Kalau sampai kat pinggang tu, ikan sardin tu potong 3. Rupa-rupa lepas berpuluh tahun, nenek dia dah mati dah, ada tanah. So dapat berpuluh ribu gitu ribu. Tapi sebab tak ada orang menguruskan. Yang cerdik-cerdik, kesian yang mak ni. Ya Allah. Ya. Ikan sardin kata anak dia tak pernah tengok seko. Ambil. Masuk you baru nampak seko. Maknanya sekeping tu bagi 3 ya. Itu pun ikan sardin tau, bagi 3. Kalau ikan ni bagi tak tahu 4 ke berapa ya. Tak pernah tengok seko dan pinggan seorang dapat, tak ada. Punya susah nak ceritanya. Gulai pun makan gulai lauk tahu saja. Tahu.
Banyak-banyak potong part dan sebagainya. Tak ada isi. Itu di Malaysia, bukan di Amerika ke London. Saya. Wallahualam. Maknanya kalau begitulah kan, walaupun kita banyak semayang kan, macam mana banyak agaknya? sedekah apa. Kita duk nampak amalan kita bagus. Tapi ingat kalau kita menghalang harta yang ayah kita tinggal sampai adik-beradik tak dapat. Kita tak tahu dalam isu dan selimut dia, dalam rumah dia. Ada orang kereta nak kena tarik tambah dengan COVID. Kita kerja-kerjaan ada penceng. Ada gaji bulan-bulan sepanjang COVID. Yang saudara kita seorang lagi, adik-beradik kita seorang lagi GSC. Seorang ni kerja basuh pinggang je. Dah dihentikan sejak PKP hari tu. Tapi dia sebenarnya ada harta. Harta ayah kita tinggal berjuta. Dia jadi miskin disebabkan kita menghalang. Aku tak nak harta, tapi kita tak membantu. Pergilah pejabat tanah tu, lepaskan hak kita. Betul. Bukan aku tak nak. Apa nak jual tanah ayah? Tahu ni harta pusaka tahu, kau akan merempak. Dah lah adik-beradik kita dah merempak dah kan. Nak suruh merempak jangan jual. Tak ada harta pusaka ni. Dia gini, lepas kita mati dah tak ada dah kaitan mak ayah. Kalau kita tengok harta ni tu hajat kat apa? Quran surah Nisa 11, 12, 176 dah kata. Agihkan. Tak ada nak jual lah. Siapa nak beli-beli. Tak ada masalah. Orang ni, tak boleh harta kena keluarga nanti kita akan susah. Itu mitos ya. Kalau nak belilah. Siapa adik-beradik mampu bayar. Kata Jusah. Kata ni yalah pangkat pasal CEO, beli. Bayar ke adik bahagian dia. Jangan satu sen pun kita menghalang adik-beradik kita. Tambah kalau adik-beradik kita tu mati, dia ada anak yatim. Menanggung kita. Wallahualam. Itu kategori dah menzalimi orang kan. Dan janganlah waris nak merungut kalau si mati yang anak orang tu, bila dia mati esok tak ramai orang nak iring ke kubur. Sebab apa? Masa hayat menzalimi orang. Contoh kan. Saya sebenarnya semakin tua ni, semakin ni saya minta doa dengan Tuhan. Kalau boleh nak mati dan keadaan saya tak berhutang orang. Sebab duk fikir dosa jariah tu. Sebab hutang ni dia jadi harta pusaka tu. Betul. Berkembang. Saya rasa paling tak dengan Tuhan, biar ya Allah Tuhan aku matikanlah aku waktu yang kau paling redha, dan pada masa jangan aku ada hutang dengan manusia. Tak nak walaupun satu sen. Tak boleh nak selesai. Saya kira kalau sebab saya accountant tu, saya kira tak boleh nak selesai. Buat amalan pun tak boleh nak selesai. Even kan mati syahid, hutang tak dihapuskan. Lain semua dihapuskan. Ya, hutang. Dan Nabi pun kita tahu kisah Nabi tak solat jenazah yang orang ada hutang yang tak ada siapa nak membayarnya. Wallahualam. Okey, itu gambaran kepada apa yang kita bincangkan, dan terus saja dengan soalan ni. Hantar banyak-banyak soalan ni, kita habis awal pendengar Sebab apa segmen ni sebulan sekali kita fokus tentang faraid. Betul. Tak tanya rugilah. Biasa pendengar kalau tanya pun mungkin dah macam pusingan minggu kedua ketiga kan, ataupun pusingan dah pusingan kedua ketiga nanti baru nak tanya tak sempat. So saya macam sayang lah kan. Kalau tak digunakan sebaik-baiknya peluang ni. Saya okey je, anytime je boleh hello Tuan SK, tanya macam-macam. Anda ni yang susah nak berhubung, jadi inilah waktunya. Okey, kita bersama dengan soalan daripada pendengar kita. Kita mulakan dulu di FB para pendengar di FB Live, like kami di IKIM FM. Soalan daripada pendengar. Okey, bagus. Daripada pagi, daripada start kita mula dah berdiri soalan. Okey. Hasan Syah, Hasan dari Seremban. Terima kasih Hasan dari Seremban. Tahun ni saya dapat KWSP. Tujuan asal nak lansaikan hutang rumah, tapi ada yang nasihat duit KWSP tu simpan. Keluar sikit tiap-tiap bulan untuk bayar loan bank, dan kalau umur tak panjang, rumah ada apa ni? Rumah ada MRTA. Ada MRTA. Waris akan dapat rumah tu dengan tak perlu bayar. Okey. Betul ke Tuan SK pendapat yang macam tu? Dua-dua bagus. Bayar semua pun bagus, sebab bayar semua jantung kita akan tenang. Tapi tengok dulu kita ada cukup duit tak untuk hidup. Takut nanti bayar semua dah habis duit. Kalau anak tak bagi duit kata mati. Jadi dua-dua tu bagus. Nak sebut dia tak boleh bergantung pada dia, banyak pengiraan lah. Kita kena kira dulu. Kita boleh survive tak kalau kita, dan kita boros tak? Takut nanti dah dapat duit KSP boleh buat keluar, habis licin. Rumah pun terbang, duit pun terbang. Sebab dia sebelum dapat duit lain dah betul. Dapat duit lain. Kalau tuan yang tadi dalam tabung haji ke dalam SB ada 100,000 duit kita sendiri tak usik, tu tak apa. Boleh bayar bulan-bulan. Tapi kalau sekarang ni dah tabung haji pun tak ada, SB tak ada, hanya mengharap ni, jangan. Better settle. Wallahualam. Maknanya biar duit simpanan tak berbanyak sangat, janji hutang tak ada. Betul. Baru tidur lena makan kenyang ya, mani basah betul. ya. Tapi kalau kita disiplin boleh buat macam tadi. Bayar. Sebab apabila memang betul rumah tu mati, biasa saya sebut kalau yang ada penceng, tak payah bayar rumah tu kalau jantung masih tenang. Sebab kita mati insya-Allah pihak takaful pun menjelaskan bakinya. Tapi kalau kita duit pun tak nak menyimpan, jangan. The moment dapat KSP takut habis nak bayar bulanan, tak ada dah. Takut nanti sambung kena bekerja balik. Wallahualam. Okey, Nazira Hashim.
Jika si mati tidak meninggalkan harta, sebaliknya meninggalkan hutang yang dituntut, adakah hutang tersebut juga akan difaraidkan agar sama-sama ditanggung oleh waris yang tinggal? Okey, ni soalan yang bagus. Dia sebenarnya ada tak saya mazhab Hambali ke apa? Nanti tuan-tuan semak dengan agamawan ustaz tuan-tuan lah ya, yang bahagian faraid. Tak saya ikut Hambali kata kalau hutang ni ya perlu kita bayar balik jika si mati ada meninggalkan hutang. Tapi kalau cadangan saya ginilah. Sebab ada hadis sahih, insyaAllah roh seorang Muslim akan tergantung-gantung di antara langit dan bumi sehingga hutang tu habis dibayar. So ginilah, hutang tu bincang adik-beradik nak bayar ke tak. Kalau dia orang tak nak bayar, kita bayar bahagian kita. Paling kurang pun ikut faraid kalau boleh bahagian. Tapi boleh bayar lebih-lebih. Sebab kita sudah pasti no matter what pun kita nak jumpa ayah kita di akhirat nanti. Dan kita nak juga sebab itu dia kubur dia pun mudah. Tak apa kita tak banyak duit dalam dunia ni. Janji kita usahakan untuk membayarkan. Contoh ayah kita mati dengan muflis bankrupt, usahakan untuk bayar hutang dia. Ya, tapi kalau ikut Imam Hambali dia kata tak payah. Kalau dia tak ada harta, itu terpulang lah tuan-tuan boleh rujuk. Wallahu alam. Saya betul, kadang-kadang setengah-setengah waris tu bukannya tak nak bayar, tapi sebab memang hidup punya nyawa ikan. Betul, nyawa ikan. Kalau macam tu bagi saya tak ada masalah. Kalau let's say kita ada berduit sikit, bukannya nak guna semua. Kalau berduit sampai kita tak boleh beli rumah, janganlah. Kita istiqamah bayar sikit. Kalau hutang pun sejuta, bayar RM10, RM100 sebulan. Tak apa, atau RM50 yang sekadar kita rasa tak membeban kita. Beban kita pergi sedekah. Sebab ni hutang ayah kita ni. Ya. Wallahu alam. Sebab Tuhan dia tak tengok hasil, tengok usaha kita. Ya, Allah memberi pahala di atas usaha kita, bukan hasil itu. Sebab ada hadis apabila berlaku kiamat esok, kita tahu kiamat esok Tuhan suruh tanam benih. Kalau kita fikir memang akan jadi sia-sia. Okey. Wallahu alam. Seterusnya, Natira Muhammad Yusof. Bagus sangat tajuk faraid. Sesiapa saja boleh gelap mata bila berkaitan dengan harta dan wang ringgit. Betul. Seperti yang diceritakan oleh Tuan SK tadi, seorang hufaz 30 juzuk menghafaz Al-Quran pun juga terjebak. Apatah lagi orang yang ilmunya biasa-biasa sahaja. Sebab harta ni menakutkan. Betul. Sebab harta ni boleh putus dengan mara. Betul, setuju. Macam-macam. Boleh bunuh. Ada yang bunuh tetap potong tangan dah boleh. Search je. Ni, dalam paper pun boleh tengok yang hilang tangan, mati. Adik-beradik, bukan sepupu lagi ni. Adik-beradik. Yang pergi sodok rumah adik-beradik tak pernah tengok. Yang dia sodok separuh, separuh bahagian dia kan, rumah tu mak dia. Dua beradik, dia pergi sodok, panggil jentolak dia pergi sodok separuh. Ya Allah, bagi saya itulah masing-masing, tapi bagi saya tengok sudut pandang pertama zalim lah, apa-apa pun kita kena kena tahu daripada kedua-dua pihak. Tapi bagi saya ialah mungkin ada cara lain lebih bagus untuk kita menyelesaikannya. Wallahu alam. Patut nak masuk syurga tu payah sebab payah sangat nak jadi baik dalam semua perkara. Betul. Bab bagi hak orang, bab berurusan macam-macam lah sebenarnya hidup ni. Memang payah betul saja, tapi semua kepayahan itu Allah bayar balik insya-Allah. Wallahu alam. Okey, satu lagi sebelum kita rehat. Soalan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini. Terima kasih. Muhammad Ilyas, kalau ibu dah meninggal, ayah kahwin lain dan barang-barang arwah ibu, isteri baru ayah pakai dan tidak memberi kepada anak-anak. Ini tak boleh. Itu yang sebab saya suruh buat kutubah pusaka. Apabila mati ibu, patut kita, anak ke tak, jangan salahkan ayah, salahkan diri kita. Sebab akhir balik patut kita tahu pasal harta pusaka faraid. Tapi tak tahu jadi apabila ibu mati ke bumi, balik itu kena bincang terus sebelum ada ibu baru sampai. Sebab biasalah suami ni, ayah kita ni, ataupun lelaki-lelaki lah, bila isteri meninggal ni, minggu pertama air mata dia mengalir tau, tak berhenti. Masa tu lah buat kutubah pusaka. Masa tu dia masih ni lagi. Masuk minggu kedua, air liur dia pula yang meleleh. Dah cara lain. Dah kan susah dah. Mak kita punya barang, mak tiri kita guna. Kadang-kadang sakit hati tu. Kalau mak tiri tu tak pandai guna lah. Tapi ada orang dia pandai guna. Tak, saya pernah jumpa mak tiri. Macam seorang mak tiri, kakak saya dah meninggal. Abang saya kahwin lain. Dan abang ipar lah kahwin lain, mati. Tu yang madu bukan daripada kakak saya lah. Tapi kakak saya mati dulu baru kahwin. Datang ke rumah saya. Itu benda yang bagus lah. Tapi tak semua orang boleh buat macam tu ya. Betul. Jadi buat ketubah pusaka, baca terus depan tu, dan ambil terus, bagi terus harta mak kita. Tapi harta mak kita kalau dah dapat bagi yang ayah kita, hak dia lah nak bagi kat isteri baru. Tu kita tak boleh buat apa dah. Bukan semua mak tiri jahat ya. Betul. Bukan semua sekarang ni mak tiri zaman Cinderella. Benarnya kita tengok Cinderella kita kata jahat. Saya benda tu saya kurang percayalah. Sebab saya pun ada mak tiri memang yang sangat bagus, dan mak saya pun dia buat umrah untuk mak tiri dia.
Jadi saya nampak kita ni banyak Cinderella punya cerita je. Tak semua macam tu. Saya rasa minoriti je ada. Tapi ada tak ada. Cuma yang tu digembar-gemburkan. Digembar-gemburkan. Macam seolah-olahnya tak ada satu pun mak tiri jadi dunia tak ni yang pasal baik. kita jadi mak tiri. Terpaksa. Kita pun dah nama tiri tu pun. Mak saya jangan sebut. Mak saya dipanggil mak lama ke mak baru ke. Gitu je. Oh gitu je. Dia tak ada perkataan tiri. Perkataan tiri ni kita nampak negatif. Macam jahat sangat kalau tiri betul. Dia. Ingat terus Cinderella dengan apa. Dengan apa bawang putih, bawang merah lah apa. Wallahualam. Jadi sebut mak tiri tukar kepada mak baru. Mak baru. Masya-Allah. Lepas tu dia jawab pula, bukan kau lahirkan aku. Itu satu cerita lain pula lah kan. Mak lama tetap, ibu kandung kita tak akan tertukar dah. Wallahualam. Betul. Ni, mak lama tiada ganti. Betul. Mak baru cuba untuk disayangi, Setuju. dihormati. Sebab apabila kita menghormati dan menyayangi mak baru ni, image mak kita tertinggi tau. Betul. Mak baru tak akan nampak bagusnya mak dia. Jaga nama mak dia. Maknanya mak baru akan puji anak-anak. Mak lama pandai jaga anak. Sebab anaknya sangat beradab. Betul. Dia akan ingat hati, ya Allah untungnya yang mak dia yang lahirkan dia ni. Yes. Jaga mak kita macam mana. Nama image mak kita. Kalau mak kita masih hidup dia baik, kita pastikan lepas dia mati, nama mak kita lagi baik orang nampak. Wallahualam. Dengan kita menampilkan contoh yang bagus. Wallahualam. Okey. Kita ada soalan lagi daripada pendengar kita. Wan Nur Ain. Abah anak sulung. Meninggal awal dari atuk dan opah. Adakah semasa atuk dan opah mewasiatkan hartanya, kami anak-anak arwah abah yang telah meninggal ini tiada hak atas wasiat atuk dan opah? Bagaimana jika atuk meninggal awal pula, opah sendiri yang nafikan hak adik-beradik kami? Okey, dia sebenarnya macam ni. Harta ni Tuhan dah buat satu formula. Ini kita kena faham. Bila faham baru kita boleh bertindak awal. Okey, harta ayah ni contohnya, cucu tak akan mewarisi harta atuk dia jika ayah dia meninggal dulu. Contoh mana kalau A ni, dia ada anak. Tapi anak dia meninggal dulu. Jadi cucu dia C ni, A, B, C. Anak dia B nama, cucu nama C. C tak akan dapat, dia terputus sebab ada adik-beradik lain yang menghalang. Tapi kalau let's say B ni, ayah kita dah mati dulu tadi. Tapi atuk tu buat wasiat. Boleh. Berhak sebab wasiat ni kita dah jadi orang bukan waris. Dia panggil, bukan waris lah sebab adik-beradik ada kan. So wasiat kepada bukan waris memang kena bagi. Tapi maksimum 1/3. Tapi tengok pula wasiat tu sah ke tak. Kena ingat dalam ikut Islam ni dia lain. Isu kena ada 2 orang saksi. Sebaiknya bertulis sebab kita nak pergi ke mahkamah. Ya? Janganlah buat wasiat mulut-mulut ni. Sekarang zaman ni susah. Sebab kita bukan zaman rimba dah. Sekarang ni zaman bertulis lah pergi upah. Tak apa habis duit sikit supaya cucu kita benar-benar dapat. Cucu kita terhalang jika pak saudara masih ada. Ya, okey, wallahualam. Okey, kita rehat seketika. Habis sudah pusingan pertama. Kembali untuk 2 lagi pusingan selepas ini. InsyaAllah. Terus setia bersama dengan kami. Terus hantar soalan kembali selepas ini di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
segmen Bijak Wang. Saat ini kita sembang-sembang dengan Tuan SK kita tentang tajuk faraid ya. Ramai ke yang makan harta haram? Tanda soal di situ. Kita tak kata banyak orang makan harta haram. Kita tanya ramai ke tidak. Jadi kita nak terus meraihkan soalan daripada pendengar kita. Kita tengok dulu satu lagi di FB Live sebelum kita baca di WhatsApp. Soalan daripada Rauzah Syekh Saleh. Saya ada kemusykilan. Apakah hukumnya kalau si abang yang menjaga adik perempuan yang sakit mental on off. Jadi duit hasil jualan rumah si adik yang sakit tu diambil oleh abang makan seorang lah. Dengan alasan dia menjaga kebajikan si adik. Dan adiknya berstatus Sofi tu apa? Berstatus Sofi. Tetapi hakikatnya duit itu di-rolling oleh si abang buat beli kereta barunya. Si adik baru meninggal 2 bulan lepas dan bahagiannya yang di-rolling itu belum diagihkan secara faraid dengan adik-beradik yang lain. Pandangan Tuan SK. Soalan yang bagus. Dia gini, dia yang menjaga boleh ambil kos upah. Ya, contoh upah kita jaga satu contoh upah ialah costing upah ni maksudnya ialah adik-beradik lain tak nak jaga kena bagi. Patutnya kena ambil portion tu semua adik-beradik lelaki lah bertanggungjawab tu. Kalau ada 3 orang, share 3 orang kos tu. So jadi apabila harta, dia tak kira yang jaga ke tak jaga ke, mesti dapat faraid. Nak mudah faham macam ni. Sebab saya tengok memang Tuhan ni sangat unik sistem dia. Memang unik. Anak dahaka bagus tak? Tak bagus, right? Patutnya memang tak akan dapat 1 sen pun. Bayar duit pun tak boleh. Betul? Cium duit pun tak boleh. Bau duit pun tak dapat. Ada mak kata, ingat ni, lepas aku mati, kalau abang kau balik, aku haram 1 sen buat harta aku kau bagi dia. Kalau kau bagi dengan kau aku tak mengaku. Ni ada. Banyak dalam ni pun ada itu, right, yang dia tanya. Okay. Tapi Tuhan kata, anak derhaka ni pun berhak ke atas harta si mati. Uniknya. Jadi macam tadi, yang adik-beradik kita ni, kita yang jaga. Yang tak jaga pun berhak. Okey, yang berhak dari segi harta pusaka yang adik-beradik memang kena bagilah. Cuma dia boleh dah tolak dulu kos-kos rawatan apa yang dia ni. Kalau yang ambil maid ke jaga anak kan kena bagilah. Kena tolak dulu hutang-hutang si mati ni. Okey, dan kena difaraidkan. Okey, habis yang tak jaga pun dapat. Tuhan ni adil, tak kena kat dunia, kat bawah kena. Yang bertanggungjawab kita jangan, bagi saya senang gini. Jangan kita persoalkan adik-beradik yang tak nak jaga. Kalau boleh kita cuba jaga. Ya, insya-Allah kalau kita sanggup jaga, sebab kita dah selesai dah insya-Allah dengan Tuhan dari segi tanggungjawab. Yang dia orang tak selesai. Ya macam mak lah. Kalau ada masa boleh balik mak ziarah. Yang mana tak nak balik tu pulang. Tu pilihan dia. Ya, ada ramai orang dia suka nak balik lepas mak meninggal. Tu pulang. Ada orang selagi masih hidup, ya Allah Tuhan aku pemudahkanlah aku untuk balik ziarah mak. Kita cuba sedaya upaya untuk balik sebanyak yang boleh. Duit boleh cari, mak dah tak boleh cari dah. Jadi sama lepas tu kau jangan balik. So bahagian faraid kau kurang tak ada. Tuhan bagi sama rata. Sama rata maknanya sama-sama lelaki katalah, yang perempuan sama wanita yang jaga ke tak jaga. Ya, Allah. Jadi pada siapa yang sakit di luar sana juga, kalau tuan-tuan rasa nak berjasa kepada orang jaga, bagilah sebahagian dia masih hidup. Kesian kadang-kadang ada kes yang jaganya yang perempuan ni, yang jaga dia perempuan lah jaga adik dia. Yang lain semua lelaki, dia seorang perempuan. Yang mana kakak dia jaga dia sakit, tapi dia kata dah ni harta ni aku nak bagi kau seorang. Tapi sebut mulut, lala dapat ke lelaki adik-beradik dia. Dia dapat sikit je. So kita kalau kita sakit pun kena faham ya. Bila kita mati dia akan difaraidkan. Jadi kalau kita nak bagi kepada orang yang jaga kita tu banyak, bagilah masih hidup ataupun buat hibah kepada yang masih hidup tu. Kita buat sekiranya aku mati, harta ni sebahagian pergi kepada yang jaga. Yalah. Yang lain tak jaga, tidak, dia akan dibagi ke faraid. Allahu a'lam. Okey, kalau yang jaga, okeylah, kata yang jaga Abang Long seorang. Abang Ngah dengan Abang De ni tak jaga. Okey, so bagi sama rata walaupun yang tak jaga kan. Tapi katalah yang Abang Long ni dapat lebih sikit daripada yang 2 lagi. Boleh? Dia tak boleh. Kena sama rata juga. Dia kena sama rata. Kecuali masa nak jaga dia minta, ni bulan-bulan ni kos. Kau nak bayar sekarang kan nak tolak nanti duit. Cakap siap-siap gitu. Siap. Ataupun kalau mati kita tanya dulu. Sebab aku jaga dia ni kos pamper apa ni. So nak ambil balik boleh? Dia kira bayar dulu, contohnya kos panjang aku jaga dia 30,000. So harta dia ada 120. Tolak dulu 30,000 aku ambil, yang lain baru bagi faraid. Boleh? Siapa suruh tak jaga ya? Sebab itu kos. Betul. Okey, di WhatsApp konti Puan Salnah dari Seremban. Sesama arwah mak, sesama ke semasa? Okey, dia cakap sesama. Sesama arwah mak masih ada
saya rasa semasa arwah mak masih ada, mak wasiatkan pada kakak saya supaya barang kemas yang dijual, duit jualan barang kemas itu upah orang buat umrah kepada arwah lah. Arwah mak sudah pergi haji. Kakak saya tak tahu nak buat macam mana. Kakak bagi tahu saya buat keputusan jual barang kemas tu dan duit tu saya wakafkan. Saya pergi umrah dan saya buatkan umrah untuk arwah mak. Adakah betul tindakan saya tu? Dia gini, wasiat ni dia wasiat untuk sedekah. Sedekah ni nak bagi masjid, surau, tu boleh ya. Maksimum 1/3 masa hidup. Tu je. Okey, yang kalau dia nak ni betulkan saya jika salah. Kalau nak bagi umrah tu dia kena bagi terus. Contoh ni duit untuk umrah, kos umrah bila mak mati gunakan. Dia bagi sekarang. Itu baru boleh. Kalau jika mak mati ni, contoh jika mak mati, ya sebab yang wajibnya upah haji. Jadi kalau mak tu meninggal, dia tak sebut pun tak apa, contohnya dia berharta dan dia meninggal. Hutang dengan Allah ni bukan hutang zakat saja. Ganti puasa tu satu. Yang tiganya adalah haji. Jika dia meninggalkan harta tu cukup untuk ni upah badal haji kena buat. Umrah tak, sebab umrah tidak wajib. Jadi dalam kes ni setakat yang saya nampak duit tu difaraidkan, cuma masing-masing adik-beradik bincanglah kalau nak buat. Cuma bagi saya tak buat pun tak ada masalah sebab itu bukan benda wajib ya. Dia wasiat ni benda yang wajib perlu buat sedekah. Kalau mak sebut, tapi kena cukup syarat juga. Dia pesan ke kakak je. Kalau ikut Islam ni saksi kena 2 lelaki kalau nak betul-betul ni. 2 lelaki Muslim ya. Kalau dokumen yang boleh dibawa di mahkamah syariah ni perjanjian yang ditandangi disaksikan oleh 2 lelaki Muslim. Wallahu a'lam. Okay, seterusnya Juliana dari Seremban, ibu saya meninggal dahulu sebelum ibu dan ayahnya. Macam ni, okay. Ibu saya meninggal dahulu sebelum ibu ayahnya. Itu atuk dan nenek saya lah. Betul. Sekarang ni nenek dan atuk saya dah meninggal dan harta mereka tak banyak, tinggal di Fiadab. Soalannya, adik-beradik ibu saya tak pernah bertanya kepada kami berkaitan harta bahagian ibu saya. Mungkin kerana kami dah agak stabil dalam kerjaya. Apa komen? Saya rasa ibu kita dah tak layak sebab dia mati lebih awal daripada datuk nenek, right, tadi. Dia terputus. Kalau adik-beradik mak kita tu ada lelaki whatever, dah terputus dah. Dah terputus dah. Dia kalau semua perempuan baru jatuh ke cucu. Tu pun cucu. Kita tengok cucu lelaki pada anak lelaki. Jadi yang kes tadi saya rasa memang tak berhak. Kalau tu sebab kalau atuk di luar sana ya, kalau anak kita dah meninggal dan kita ada cucu, kita rasa dia susah bagi masa hidup ke dalam akaun dia. Nak tukarkan ataupun buat hibah bersyarat. Tidak, sebab dia orang takkan merasa. Kalau anak-anak kita yang lain masih ada. Wallahualam. Okey, seterusnya. Bulan 2 tahun ni emak saya baru meninggal dunia. Emak saya warga negara Thailand. Jadi lepas mak meninggal, saya ada pergi sana nak settlekan banyak perkara dan keluarga sebelah sana cakap harta emak saya bagi je dekat saya dan adik saya sebab diorang kata sebelum ni dah ada bahagian masing-masing. Ayah dah tiada. Jadi macam mana tu? Waktu perbincangan tu semua saudara mara mak saya ada dan tiada siapa cakap apa-apa selepas wakil keluarga cakap pasal harta ni. Saya dan adik 2 orang perempuan. Okey, dia gini, dia apa-apa kena ikut faraid. Dia tak boleh macam dia kata bagi je sebab you dah dapat. Dia gini, apa yang mak kita bagi masa hidup itu hak kita hibah, nothing to do with faraid. Ya, contoh mak kita dah bagi kita 1 juta. Dia tinggal pula 1 juta. Cukuplah kau dapat dah adik-adik engkau. Ya berada tak ada. Faraid ni kalau dah bagi lagi 1 juta kepada bahagian. Dia tak ada. Faraid tak melihat kenangan-kenangan lalu. Kenangan jadi jahat ke, darhaka tak tengok. Dia wajib dapat. Ada bahagian dia. Kecuali dia cuba membunuh ayah kita, si mati baru dia tak dapat. Kenangan tu tak ada. Okey. Seterusnya, semasa ayah saya meninggal, siapa yang tanya ni? Ainah USJ 1 dari Subang, Jaya. Semasa ayah saya meninggal, arwah sudah pun menghibahkan segala harta tanah kepada anak-anaknya dan arwah ibu saya pun setuju dengan pembahagian harta tanah ayah. Jadi, masih ada lagi ke yang menjadi harta pusaka kepada ibu? Kami ada masalah harta tanah ibu. Harta tanah ibu sudah dijual kepada seseorang tujuan untuk membaiki rumah. Tapi malangnya si pembeli tidak selesaikan hutang sebanyak 2/3 dari harga
hartanah tersebut. Adakah penjualan hartanah itu sah? Bagi susah. Adakah hartanah itu sah sebagaimana status hartanah tersebut, Tuan SK? Ya, okey. Yang penjualan ni itu pejabat tanah lah. Ya. Pejabat tanah ataupun mahkamah akan membuktikan lah. Cumanya 2/3 yang tak bayar tu dia akan jadi dosa jariah. Ya, sebab tu hak orang tu nanti apabila ni mati kan dia jadi waris tu. Jadi kepada yang membeli tu memang kena bayar lah. Ya, cuma boleh kita nak bawa ke mahkamah untuk membuktikan sah ataupun tidak. Sebab dia akan tengok pun lebih pada separuh tak bayar-bayar, tempoh dan sebagainya. Jika ada hitam putih tak ada masalah, saya rasa bawa ke mahkamah itu lagi bagus. Ada kes kalau let's say dibuktikan tak sah sebab dia tak bayar habis, mungkin dipulangkan balik kan. Sebab tak tahu di tanah tu nama siapa. Wallahualam. See you in the court. Yes, Cakap kat adik kita. Tak ada court dunia akan lepas. Kod akhirat ada lagi. Ya, jangan risau. Kod akhirat ada. Tak kisah lambat, yang penting ada. Ya, dia tak lama. Mungkin tengok ayah kita pun dah mati. Mak kita mati. Turn kita pun nanti. Turn dia pun akan sampai. Ya, mati ni dengan tiba-tiba. Betul. Ya. Seterusnya, saya ada harta pusaka, iaitu rumah taman. Sudah 10 tahun mak ayah sudah meninggal. Baru sejak akhir-akhir ini, tahun ini, baru dapat bayar hutang cukai tanah pintu. Sikit-sikit, tapi hutang masih tak bayar habis. Iaitu saya pinjam duit dari orang untuk bayar cukai pintu tanah. Sekarang kan susah COVID-19, kerja pun kena berhenti. Dan sekarang saya dapat kerja baru, dapat gaji sikit. Jadi kalau ada tanah pusaka tak duduk, kita nak jual pun tak apa. Kalau itu hak milik kita seorang ke ataupun... Dia tak cakap pula. Kalau hak milik kita seorang, kalau kita tak nak, kita jual. Tak ada masalah. Duit tu untuk selesaikan duit kita letak dalam pelaburan lain pun tak apa. Sebab kita dah semakin tak mampu untuk nak membayar. Takut satu hari sebab tak bayar cukai ni, dia boleh rampas ni. Dia tahu akta tanah. Wallahualam. Okey, seterusnya soalan daripada pendengar kita. Surya dari Muar. Kalau ayah saya kahwin lain dan isteri ayah yang baru ni, dia dah ada harta. Dan bila isteri ayah meninggal, adakah harta isteri baru ayah tu dapat juga kepada anak-anak tiri dia atau hanya pada anak-anak dia dengan ayah sahaja? Siapa yang meninggal? Yang meninggal mak lama meninggal. Ayah dapat mak baru. Jadi mak baru ni katalah orang kaya. Jadi anak tiri, anak dengan mak lama ni dapat tak harta daripada mak baru ni? Okey. Yang mak baru ni kalau mati, yang dapat keturunan dia je. Keturunan dia je? Anak dia je. Anak tiri dengan mak lama tak dapat ya? Anak tiri memang tak berhak ya. Yang dapat ni apabila si mati tu mati, anak kandung dia dengan pasangan dia, ibu bapa dia je dapat. Ya, maknanya ayah Surya kalau dapat anak baru dengan mak baru, hanya anak yang dengan mak baru tu je yang dapat harta mak baru ni. Anak yang lama yang mak baru tak ada anak right? Dengan kalau dengan kahwin tu ada anak baru dapat. Yang dulu tak dapat. Macam kita ni kira mak tiri kita right? Mak tiri kita mati kita tak dapat. Kita mati pun mak tiri kita tak dapat. Dia mesti kandung. Mak kandung dapat ataupun ni. Kalau ibu anak luar nikah pun kalau mak dia mati dia dapat. Kalau dia mati pun mak dapat. Cuma sokong ayah tu kalau anak luar nikah memang tak dapat. Mana-mana pihak. Allahualam. Okey, seterusnya kita sempat lagi ke? Okey, sempat lagi satu soalan. Dua soalan lagi. Okey, ke FB Live pula. Soalan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini. Okey. Saya mohon sesiapa. Okey. Soalan nak bertanya, jika arwah Aziwans Awang bertanya, jika arwah abang saya meninggal dunia tanpa memiliki anak, adakah isterinya berhak 100% kepada harta si mati dan bolehkah harta seperti sebidang tanah arwah yang hanya ada namanya itu dipindah kepada si isteri? Okey, dia isteri ni dari segi faraid dia hanya berhak 1/4 saja sebab tak ada anak. Kalau ada anak, si mati ni ada anak dia dapat 1/8. 24 ni 1/4 ni 25% saja. Walau bagaimanapun jika sebidang tanah itu diperolehi oleh suami dalam tempoh perkahwinan, walaupun guna duit suami dia boleh usahakan untuk tuntut harta sepercarian. Berapa banyak itu mahkamah akan tentukan. Ya, secara asal kalau dia tak tuntut bahagian dia ke atas tanah tu atau apa-apa harta hanya 25%, 1/4. Sebab tak ada anak. Si mati tak ada anak. Tapi kalau si mati ada anak, dia dapat 1/8, 12.5% saja. Wallahualam. Yang lain pergi ke adik-beradik suami. Kalau let's say assumptionnya mak ayah suami dah tak ada lah. Dia akan pergi ke adik-beradik. Wallahualam. Okey, seterusnya Cik Mimi Zahari di FB Live. Saya ada pertanyaan. Abang saya meninggal pada 18 Ogos baru-baru ni. Dan meninggalkan duit KWSP sebanyak 100,000. Siapa yang berhak ke atas wang tersebut? Dia ada anak tak? Ayah masih ada dan ibu telah meninggal dunia. Arwah hanya meninggalkan pesanan jika dia meninggal
dia meminta untuk menyelesaikan hutang ayah kami. Jika difaraikan wang itu, akan hanya ayah akan dapatkan. Yalah, habis bayar hutang ayah je lah. Dan ayah tu masih hidup, right? Ayah masih ada, yes. Ayah lah siapa bersih. Okey. Adakah adik-beradik akan layak mendapat faraid? Tak, sebab ayah dah ada. Dia begini, dia stopper dia macam ni. Siapa yang masih ada ayah, adik-beradik tak dapat. Tak dapat. Dia stopper dia 3. Sama ada kita masih ada ayah, ataupun kita ada anak lelaki, ataupun kita ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Ada je benda ni adik-beradik tak dapat. Dalam kes tu ayah tu sapu bersih. Memang tak ada wasiat pun ayah tu boleh ambil sapu bersih. Dapat cebutan bertuah lah ni. Ya, ni duit yang untuh. 100,000 bersih. Ya. Ayah sapu seorang. Okay, rezeki ayah buat macam mana. Betul. Tapi dia pun niat pun untuk settle harta ayah, right? Bagus lah. Maknanya banyaklah pahala si mati dia. Difaraikan 1,000. Hui. Taman syurga lah agaknya. Sebab dia memudahkan urusan orang. Betul. Okey, seterusnya soalan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini. Okey, Bayu Senior. Jika si mati ada ibu tunggal, tinggalkan seorang anak perempuan, adakah 1% harta pusaka dapat kepada si anak tu? Tak. Okey, maknanya ibu tunggal maksudnya ada ibu. Ibu tunggal ni? Oh, ibu tunggal. Dia mati, tinggal anak seorang perempuan. Okey. Jika si mati ada ibu tunggal, maknanya kata seorang anak. Si mati ada ibu tunggal. Maknanya si mati ni ada mak lagi lah. Ada masa ada anak perempuan. Tak ada anak pun dia cakap. Dapat. Itulah sebab dia tak buat tanda koma. Okey, saya baca. Jika si mati ada ibu tunggal, tinggalkan anak seorang perempuan, adakah maknanya seorang ibu tunggal, dia dah anak, dia dah mati tapi dia ada seorang anak tunggal, adakah harta tu dapat ke anak tunggal tu 100%, mak dah meninggal. Gitu. Anak perempuan dia macam ni, kalau kita tak ada anak lelaki, kalau kita ada anak perempuan lelaki, kalau tak ada dah atas, dapat 2 orang tu. Dapat ke adik-beradik je. Tapi kalau anak kita perempuan saja, kalau seorang saja, ada seorang je. So anak tu akan dapat setengah. Setengah lagi akan pergi ke adik-beradik ibu tunggal itu. Seibu sebapa, mula-mula baru sebapa. Okey, kalau dia ada 2 anak perempuan, ya, anak perempuan 2. Anak perempuan 2 tu akan ambil 2/3. 1/3 lagi akan pergi ke adik-beradik si mati. Wallahualam. Di hujung ni, apa sikit pesanan buat semua? Ramai ke yang makan harta haram? Dan kesimpulan untuk tajuk kita. Jadi tuan-tuan dan cik puan yang dirahmati Allah, sebolehnya itulah semak balik. Ada tak harta yang masih nama ayah kita, yang ada sangkut paut dengan kita? Kita dah agihkan ataupun kita dah ambil bahagian kita saja. Kalau kita dah ambil bahagian kita tu bagus, kita dah agihkan pun bagus. Kalau ada lagi atas nama ayah yang sangkut dengan kita, kita menanggunglah. Ya, ingat dosa tuan-tuan akan tanya saya, dosa paling saya takut kalau pengiraan saya lah bagaikan tu dosa harta pusaka. Sebab dia berkembang. Ya, dosa mula-mula menzalimi. Ya, ayah kita mati, kita tak bagi adik menzalimi. Lepas adik-beradik kita mati, ada pula tinggal anak saudara kita, anak yatim. Dosa makan harta anak yatim pula. Oh, berapa banyak dosa. Lepas tu dosa yang berganti sehingga kiamat. Selagi mana keturunan dia berkembang. Kalau tak berkembang, dia akan pergi ke Baitul Mal. Jadi jauhilah. Wallahualam. Kita ulang balik ayat kita, duit tak boleh bawa mati, tapi tak ada duit rasa nak mati. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Selamat melalui kehidupan. Terima kasih Tuan Samsudin Kadir, Prudin Kewangan. Tajuk kita faraid titik bertindih. Ramai ke yang makan harta haram? Tak ada soal di hujung tu. Terima kasih pendengar yang dengar, yang tonton, yang tanya soalan. Moga banyak manfaatnya. Amin. Yang kita tak sempat jawab, tak apa. Kita ada lagi banyak sesi dengan Tuan SK. Yang bertanya pun dapat pahala. Walaupun tak dapat jawapan lagi. Sebab Tuhan nilai dari segi usaha kita. Terima kasih Tuan SK. Saya suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang tahu segala-galanya, sebenar-benarnya dan yang sebetul-betulnya tentang topik yang kita bicarakan sebentar tadi. Oleh itu, maafkan saya. Wallahualam. Dan saya Siti Rohani Surani berakhir di sini. Terima kasih. Jumpa minggu depan. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, masa awak masuk kerja lepas cuti bersalin bulan lepas, muka awak pucat. Tapi hari ini nampak berseri, ceria. Apa